Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau jelas boleh respon Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Itulah yang dimulakan Ustaz Muhammad Syukri Rasuli, yang di-Ketua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2019-2020, Ustazah Aisyah binti Wahidan, Raisah berkesan sesi 2019-2020. Seterusnya barisan ADKT, sahabat sahabiah, ikhwah akhwat, para penonton, sama ada yang berada di Mesir maupun yang berada di Malaysia. Alhamdulillah hari ni kita bertemu semulalah, walaupun secara maya tidak bertentang mata. Alhamdulillah Allah beri rezeki hari ni untuk kita berada dalam salah satu taman-taman syurga, majlis ilmu. Hari ni kita akan sama-sama kongsikan, sama-sama bertafakuh pada kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, karangan Dr. Al-Fadhil Dr. Wabah Az-Zuhaili. Baik. Sebelum ni kita dah sentuh hampir ke semua bab dalam As-Sunnah, bab As-Sunnah Asy-Syarifah, masdar ataupun sumber kedua dalam syariat. Hari ni kita akan habiskan dan kita akan masuk sikit dalam Al-Ijma' Ad-Dalil Tsani, dalil yang ketiga ataupun sumber yang ketiga dalam syariat. Baik. Sebelum masuk tajuk hari ni, af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sentuh sikitlah yang sebelum ni kita masuk, kita sentuh hujjat sunnah, pandangan ulama tentang khabar ahad dan sebagainya, termasuklah hadis mursal. Nak sentuh sikit berkenaan dengan musulat 42, berkenaan dengan al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman. Sebab ada yang tanya, jadi kita sentuh sikit berkenaan al-kharaj bid-dhaman ni. Al-kharaj bid-dhaman ni satu kaedah dalam muamalat Islam lah.
dalam bab ni disentuh pada syarat, 3 syarat beramal dengan khabar wahid, khabar ahad, pada mazhab Maliki. Mazhab Maliki dah silap, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak beramal dengan ataupun tidak mengambil hadis ahad kecuali dengan 3 syarat ni. Jadi syarat ketiga ni disebut alla yakuna al-hadith mukhalifan lil qiyas wa usulul syar'iyyah. Hendaklah hadis itu, yakni hadis ahad tu, khabar ahad tu tidak berkhilaf, tidak bertentangan dengan qiyas dan juga usul syar'iyyah, perkara usul syar'iyyah. Termasuk ada bagi contoh dalam ni hadis tentang hadis daripada Abi Hurairah, hadis tentang syatul masrah, kambing yang dibeli untuk minum susu, syatul masrah. Dalam hadis ni cerita dia, mudah cerita dia, ketika sahabat beli, sahabat Rasulullah SAW ni beli kambing ni untuk diminum susunya. Selepas minggu didapati kambing tu tak boleh lagi kurang susu. Maksudnya kambing yang ada tu mula boleh kurang susu tu disebab disimpan susunya, tidak diperah. Jadi lepas tu dah tak boleh keluar ayah. Jadi hilang sebab dia, kenapa dia beli tu. Sebab dia beli nak minum susu, dia perah. Tapi seminggu lepas tu tak boleh dah. Jadi dia pulangkan. Bila dia pulangkan, pembeli tu dia tuntut, engkau dah seminggu yang kau dah perah susu ni, kau nak balas macam mana? Takkan kau boleh guna aku rugilah. Kau kembalikan kambing tapi kau dah ambil wafat kambing ni kan, rugilah kan. Jadi dalam hadis ni sebut, Rasulullah sebut satu perahan tu dibalas dengan satu sok tamar, satu cupak tamar. Jadi kes ni bertentangan dengan dua benda yang disebut ni, iaitu kaedah ad-dhaman. Kaedah dhaman dalam muamalat ni radul mithal fil mithliyat. Kena kembalikan satu benda tu sama nilainya dengan satu benda tu. Jadi satu perahan, sekali perahan susu tu tidak dapat dipastikan sama ke tak demi nilai dia dengan sok tamar. Yang kedua disebut mukhalif hadis, bertentangan dengan hadis al-kharaj bid-dhaman. Jadi hadis al-kharaj bid-dhaman ni menjadi salah satu kaedah dalam muamalat Islam. Hadis al-kharaj bid-dhaman ni, sahabat membeli seorang hamba, daripada seorang penjual ni. Jadi bila dah sampai, dia nak guna hamba tu, dia dah guna, tiba-tiba dia perasan ada kecacatan pada hamba tu. Jadi dia pulangkan balik. Bila dia pulangkan balik, penjual ni cakap, macam mana kau nak pulangkan ataupun kembalikan manfaat yang kau dah guna pada hamba ni lah kan. Sebab pulangkan balik hamba tu, kau dah guna hamba tu, mana boleh dah dapat manfaat kan, rugi aku yang rugi kan. Jadi Rasulullah SAW sebut al-kharaj bid-dhaman. Rasulullah SAW balas al-kharaj bid-dhaman. Maksud dia hasil tu datang dengan pembiayaan ataupun ganti rugi dan dhaman. Jadi kat sini maksudnya nak cakap, maksud hadis ni, ketika dia menggunakan hamba tu, waktu tu memang dah jadi milik dia. Jadi hak kepada pembeli tu untuk gunakan macam mana pun barang tu. Dalam hadis ni hamba tu lah kan. Jadi bila pulang tu,
sepatutnya tak boleh timbul isu lah, sebab waktu diguna tu menjadi milik dia, sah. Jadi kaedah ni juga disebut sebagai salah satu kaedah, sebut tu ayu al-ghunmu bil ghurmi. Al-ghunmu bil ghurmi, keuntungan itu datang dengan risiko. Maksudnya ketika mana seseorang tu menanggung risiko, dia ada hak untuk terima keuntungan. Sudah cakap, kalau orang tu tidak menanggung apa-apa risiko, dia boleh macam ni cakap, seseorang tu ada hak untuk mengambil hasil ataupun keuntungan sekiranya dia menanggung risiko. Contoh sinilah kan, kalau biasa kaedah ni dikaitkan dengan mudharabah ataupun syirkah, perkongsian. Jika seseorang yang mengeluarkan harta sebagai modal tu, dia berhak menerima keuntungan mengikut daripada perjanjian lah, berapa persen keuntungan dengan perkongsian dia tu, kerana dia juga menanggung risiko bahawa modal tu akan boleh jadi rugi atau untung. Jadi tak pasti rugi atau untung, tapi dia ada hak menerima keuntungan sebab dia mengeluarkan modal. Dia tak sama macam riba. Riba bagi bila bagi modal atau pinjaman, dalam janji tu cakap aku mesti dapat keuntungan, tak kira lah untung atau rugi. Maksudnya balik tu mesti ada dapat, pulangkan tu mesti ada bunga. Bagi 1,000, aku mesti dapat 1,200. Jadi 200 tu bunga, lebihan yang dah confirm tu adalah, kalau bahasa kita, bunga lah. Tapi benda ni lah yang disebut sebagai tidak menanggung risiko. Tak kisahlah apa jadi pun, dia kena dapat balik untung. Jadi dia tak ada risiko lah. Jadi tak ada risiko ni boleh jadi riba. Dalam Islam, hak menanggung risiko tu menjadi menjadikan dia berhak untuk menerima keuntungan. Maksudnya dalam kes ni bertentangan dengan hadis ni lah, hadis al-khuruj bin Doman. Sepatutnya penjual tu tak boleh isukan susu yang dia dah peras seminggu tu, sebab ketika tu kambing tu jadi milik dia. Dia banyak lagi lah bahasan dia dalam bab kaedah al-khuruj bin Doman ni. Tapi kalau sahabat-sahabat nak baca, boleh carilah dalam buku-buku kawaid fikih dan sebagainya. Sebab ni antara kawaid furu' lah, bukan kawaid yang usul yang biasa kita bincangkan atau belajar kat kuliah. Jadi al-khuruj bin Doman ni gitulah cerita dia. Kalau tak faham nanti boleh tanya lagi, kita terangkan lagi insya-Allah. Baik. Hari ni kita masuk af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat 43. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu anwa'. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Jadi sentuh juga Syekh ataupun Dr. Abazueli sentuh juga af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebab dia berkaitan dengan pemahaman hadis, satu hadis tu. Jadi yang pertama, awalan al-af'alul jibiliyah. Al-af'alul jibiliyah ataupun jibiliyah ni maksudnya normal, perbuatan normal manusia, perbuatan tabiat manusia. Boleh cerita Alati tasduru anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihukmi tabi'iyah, bihukmi tabi'ah al-insaniyah, iaitu apa yang keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan hukum tabiat manusia. Jadilah apa-apa yang Rasulullah buat yang kita tahu benda tu adalah tabiat manusia. Contoh ya, kal qiyami wal qu'udi wal akli wasyarb wal naum wal masyi. Seperti bangun, duduk, makan, minum, tidur, jalan, ini semua buatan manusia. Semua buatan kita tahu ni tabiat manusia, itulah disebut sebagai al-af'alul jibiliyah. Kalau disebut dalam hadis apa semua. Hingga masuklah ada hadis bagaimana Nabi buang air. Buang air itu juga termasuk dalam af'alul jibiliyah. Manusia juga, Rasulullah SAW juga manusia seperti kita. Sebab tu dalam Al-Quran disebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, qul innama ana basyarum. Allah perintah kepada Nabi supaya katakan, aku ni bashar, manusia biasa, mithlukum, seperti kamu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diberi wahyu, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Dalam Al-Quran banyak perkataan yang digunakan untuk menunjukkan kepada manusia, al-bashar, an-nas, al-insan dan sebagainya lah. Dan setiap penggunaan tu sebenarnya dia ada, dari sudut ulama' lughah dia ada penggunaan tertentu atau maksud yang tertentu lah. Jadi salah satunya bashar ni, bila ayat tu menggunakan bashar, dia menunjukkan kepada manusia yang maknanya manusia biasa, manusia yang makan, minum, bashar, penggunaan bashar tu. Sebab tu dalam ayat ni nak ceritanya Nabi ni pun manusia macam sahabat-sahabat juga, makan, minum, tidur, rasa sakit dan sebagainya. Rasulullah tak ada kepak, tak ada gitu. Rasulullah biasa. Baik. Ya 'alal ibahah bin nisbah ilahi wa ila ummati. Iaitu apa apa yang harus dinisbahkan kepada dia dan juga kepada umatnya. Sama, iaitu apa yang sama macam umatnya buat. Rasulullah, benda-benda yang Rasulullah buat ni sama yang macam manusia lain buat. Itu af'alul jibiliyah. Wala yajibu alaina at-ta'assi wal iqtida'i bihi fiha. Dan tidak wajib ke atas kita untuk ikut semua perkara tu, tak wajib. Tu Rasulullah suka mengembala kambing kan. Dia nak ikut sangat Rasulullah mengembala kambing, tak ada masalah. Tapi kalau tak nak ikut pun tak ada masalah. Tapi kena tengoklah benda-benda di sini, tengok keperluan kan. Contohlah satu kampung tu semua mengembala kambing kan. Kampung tu perlukan doktor, jadilah doktor. Contoh. Tapi nak cakap tak wajib untuk ikut ni dari sudut usul lah, usul fiqh ni. Tapi kita digalakkan untuk ikut apa yang Rasulullah suka. Contohlah Sayyidina Ali pernah satu ketika dia naik kuda, lepas tu dia parking kuda dia turun, lepas tu dia naik balik, dia undur balik kuda dia. Dia undur balik kuda dia, lepas tu dia parking balik, turun balik. Lepas tu sahabat-sahabat yang nampak tanya, kenapa ni? Pening kan tengok kan. Jadi Sayyidina Ali balas, dia lupa macam mana Rasulullah tambat atas tali kuda. Nak cakap sahabat pun ikut macam mana Nabi, Nabi buat apa. Jadi tak ada masalah kita nak ikut.
menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Cuma jangan sampai berlawanan dengan perkara yang wajib lah kan. Contoh sampai kita nak ikut tu sampai jadi syirik, tak boleh. Dalam satu peristiwa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud suka duduk bawah satu pokok ni. Pokok tu sebab apa? Sebab pokok tu Nabi selalu duduk situ. Jadi tak ada salah suka duduk pokok tu kan. Tapi datang Umar tebang pokok tu. Sebab apa? Sebab boleh bawa syirik. Waktu itulah pada penilaian Sayyidina Umar. Tak ada masalah. Cuma jangan menilai sampai tahap wajib lah, kecuali ada dalil yang mewajibkan. Cuma ini dari pembahasan usul begitu. Wajibiliah. Fa in qama dalil ala nadbiha aw sunnatiha kal akl bil yamin kanat tashri'an. Sekiranya ada dalil ke atas dia punya nadab, sunatnya perbuatan tu, seperti makan dengan tangan kanan, baru dia jadi hukum syariat dia benda tu sunat. Kalau dalil kan. Tu macam mana masih datang dalil tu, tu kita akan masukkan ni lah. Contoh apa, sebelum ni kita dah masuk, dah sentuh suruhan amar. Gitu. Tapi kalau tak ada dalil, tapi ada hadis menunjukkan Nabi buat gini, buat gini, tapi tak ada dalil suruhan ataupun dalil tu menunjukkan kepada sunat, maka dia tetap menjadi harus. Sebab tu af'alul jibiliyah pada asalnya. Wa minha ma sadara anhu sallallahu alaihi wasallam bi muqtadal khibrah wa tajribah fi syu'unid dunyawiyah min tijarah wa zira'ah wa tadbir al-harbi wa wasfi dawa' al-marid. Contoh yang dia bagi sini, apa yang keluar daripada Nabi SAW daripada khibrah, pengalaman ataupun tajribah, percubaan dalam urusan dunia, syu'un duniawiyah, dalam urusan dunia, daripada tijarah, perdagangan ataupun jual beli, zira'ah, pertanian, pentadbiran, peperangan, strategi lah, strategi, dan memberi sifat ubat kepada yang sakit. La ta'uddu tasri'an, tidak menjadi satu pensyariatan. Tadi lebih contoh. Li'annaha bijtihad, li'annaha bijtihadi wa khibrati syakhsiyah, kerana ianya merupakan satu ijtihad dan juga pengalaman sendiri kan. La bil wahyi al ilahi, tidak ataupun tanpa dengan wahyu ilahi. Walihada lima ra'a fi ghuzwati badr an-nuzul bil jundi fi makanin muayyan. Boleh tengok contoh dia dalam peperangan Badar kan. Ketika peperangan Badar tu, Rasulullah SAW menetapkan supaya tentera umat Islam ni duduk kat satu kawasan ni, jauh sikit, bawah daripada tempat telaga. Jadi waktu tu Hubbab bil Munzir ni dia tegur, dia tanya. Qala lahu Hubbab bin Munzir, ahada manzil anzalakahu Allah am huwa ar-ra'yu wal harbu wal bukannya dah. Habab Munzir tanya, ini adakah ini wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada kamu, ataupun ianya sekadar pandangan kamu ataupun strategi pada pandangan kamu lah kan. Jadi Rasulullah jawab, bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal muqayyadah. Tidak, ini
ini bukan ya Allah, ni adalah pandangan aku, dan strategi pada pendapat aku lah. Jadi Habab bin Munzir pun tanya, laisa hadza bimanzil, wa asyara li manzil akhar. Habab bin Munzir ni pun dia balas, dia cakap ini bukanlah tempatnya yang sesuai kalau nak cakap ni strategi Nabi pada pandangan Nabi. Habab bin Munzir cadangkan supaya umat Islam atau tentera Islam waktu tu dekat dengan perigi ataupun sumber air waktu tu, tempat yang dekat dengan sumber air. Waktu jadi bila apa tentera musuh serang, kita dapat kuasai sumber air, dan berundur pun kita dapat kuasai air, musuh tak dapat. Tapi kalau kita duduk jauh, kalau musuh serang, musuh bunuh, musuh dapat kuasai air tu. Air ni penting lah dalam strategi. Walima ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli Madinah yu'abbaruna an-naql. Contoh lain dia bagi kat sini, ketika mana Rasulullah SAW melihat ahli Madinah, dia membuat persenyawaan benih, jadi asyara alaihim bi alla yu'abbaru. Rasulullah SAW sebut tak perlulah buat persenyawaan ni, kalau jadi, tak jadi kan. Jadi sahabat-sahabat pun fatarakut takbir, meninggalkan persenyawaan tu. Tutup tahun tu tamar tak jadi, wa talafat tamr dari kalam. Faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah sebut, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Cakapnya buat persenyawaan benih ni, ni antara contoh-contoh af'al jibiliyah yang tidak menjadi pensyariatan kena ikut ataupun menjadi sunat ataupun tidak. Dia jadi sekadar haruslah nak buat tak ada masalah, tak nak buat tak ada masalah, ikut keperluan dunia lah waktu tu lah. Ini contoh-contoh dia. Contoh perang, ikut keperluan waktu tu. Contoh persenyawaan benih, ikut waktu tu. Masuklah juga urusan lain dalam hidup kita lah. Itu af'al jibiliyah. Nabi pakai apa semua tu, pakai baju tu, tu benda lah, benda biasa, af'al jibiliyah. Thaniyan, al-af'alul lati thabata kaunuha min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang disabitkan sebagai khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan tu Nabi je boleh buat, umat ataupun manusia lain tak boleh buat. Kaibahatil wasal fi siyam, seperti harus berpuasa secara berterusan. Ikhtisasi biwujubi solat ad-duha wal adha wal witr wat tahajjud bil lail. Seperti pengkhususan wajib solat duha. Rasulullah SAW wajib solat duha. Terusul je. Kita tak adalah, kita sekadar sunat makan. Wal adha, korban, solat witir, dan juga tahajud pada malam hari. Ini semua benda-benda yang wajib kepada Rasulullah SAW, tapi tidak kepada kita lah. Jadi sunat makan je. Wa ibahati tazawuj bi aktsari min arba'ati niswah. Keharusan berkahwin dengan lebih daripada 4 perempuan. Ini Rasulullah yang boleh buat. Umat kita, manusia lain ni tak ada lebih. Wa iktifaihi fi itsbati ad-da'wa bi syahadati Khuzaimah wahdahu. Dan juga contoh lain ni bagi cukup ataupun memadai bagi Nabi ni
untuk mengisbatkan dakwa saksi, mengisbatkan saksi Khuzaimah seorang je. Kalau kita manusia biasa, ke saksi kena ikut lah, 2 orang lelaki adil. Tapi ini kes ni ketika Nabi SAW pergi beli benda lah dekat pasar. Lepas tu bila Rasulullah SAW dah beli satu barang, pergi satu kedai ni beli, lepas tu Rasulullah keluar dari kedai tu, Arab tu dia jerit, "Oi, tak bayar lagi tu." Dia jerit ni tu, orang ramai dia malu lah kan. Rasulullah malu lah. Arab ni pun tak boleh fikir kan, jerit itu. Balik-balik mungkin jalan cakap tak payah lagi apa kan. Ni buat bicu lah kan. Alhamdulillah waktu tu Rasulullah SAW tanya kan, ada sesiapa boleh jadi saksi bahawa aku dah bayar. Jadi kebetulan waktu tu ada Khuzaimah. Khuzaimah ni sahabat lah, laki. Nama macam perempuan kan, Khuzaimah. Mah ni macam perempuan kan. Tapi Khuzaimah ni laki. Jadi tu waktu tu peristiwa macam tu. Saksi bahawa Rasulullah dah bayar ni seorang je waktu tu. Cukup. Jadi ini khusus kepada Nabi SAW. Kalau kita termasuklah kena pergi mahkamah ni semua, kena cukup 2 lelaki adil. Kalau tak ada 2 lelaki, 4 perempuan adil dan sebagainya lah syarat itu. Wa ghairu zalik fa hukmu hadhihi al-khasa'is annahu la yaqtadi bihi fiha hukum af'al perbuatan-perbuatan yang khusus pada Nabi ni tidak perlu ikut, tidak boleh ikut padanya. Tak boleh ikut, biasa tak boleh ikut. Nak buat tak nak buat, contoh yang disunatkan pada kita tu bolehlah buat, tapi wajib kepada Nabi. Tapi benda-benda contoh lain, yang contoh ni kahwin lebih berempat, satu saksi ni, itu buatan Nabi khusus dan sebagainya lah. Yang ketiga, af'alul Nabi SAW yang ketiga, iaitu al-af'alul mujarradah amma sabaq. Perbuatan-perbuatan yang selain daripada yang tadi ni, selain daripada af'alul jibiliyah ataupun af'alul khasa'is Nabi. Walati qasada biha tasyri', yang mana diletakkan padanya tasyri', persyariatan. Ada persyariatan lah. Jadikan dia ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum haram dan sebagainya. Fahadhihi tualibu bita'assi wal iktidak biha. Jadi benda ni semua dituntut kepada kita untuk ikut, sebab ada hukum. Dia lain macam af'al jibiliyah ni, dia harus nak ikut boleh, tak nak ikut boleh. Tapi kalau yang af'al yang ada persyaratan khusus ni, persyaratan kepada kita, ni ikut, tu ada hukum. Wa tu'rafu sifatuha wujuban aw nadban aw libaha mimma ya'ti. Jadi hukum-hukum tu boleh ikut, boleh jadi wajib dan sebagainya, ikut kepada yang diberi ni. Yang pertama, fa in kanat hadhil af'al waridah bayanan limujmal fil Quran aw taqidan limutlaq aw takhsisan li'am. Sekiranya hadis ni ataupun af'al Nabi ni menjadi penerang kepada dalil-dalil mujmal ataupun ayat-ayat mujmal, ayat-ayat yang umum dalam Quran, ataupun menjadi qaid, pengikat kepada ayat-ayat yang mutlak dalam Quran, ataupun menjadi khusus kepada ayat-ayat yang umum dalam Quran. Fa hukmuha hukmu ma bayyanathu min wujubi wa nadbi. Maka hukumnya menjadi hukum apa yang diterangkan kepadanya, sama ada wajib ataupun sunat. Wa ya'riful bayan imma bisarih
imma bisurahil qaul. Jadi kita boleh ketahui bayan tu ataupun penerangan tu sama ada dengan cara yang bisurahil qaul, kata-kata yang jelas. Contoh dalam bab solat sebut, Rasulullah SAW sebut sallu kama ra'aitumuni usolli. Ayat ni menjadi bayan, penerang kepada hadis ni menjadi penerang kepada ayat dalam Quran yang mewajibkan wajibnya solat, kan? Jadi hadis Nabi suruh sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana kamu lihat aku solat ni, menjadi bayan kepada ayat ni. Jadi dia jadi hukum wajib, ataupun ikutlah pada perbuatan itu. Dah ada hadis lain yang berkenaan dengan solat. Hadis ni Rasulullah sampai naik atas mimbar nak tunjuk macam mana nak solat, nak ajar sahabat-sahabat ni. Wa fil hajj, dalam masalah haji, khudhu anni manasikakum. Wa imma bi qara'inil ahwal, sama ada dengan kata-kata yang jelas tadi, ataupun dengan korinah satu keadaan, ataupun bukti-bukti satu keadaan tu. Ka fi'l salih lil bayani indal hajati ilaih, seperti perbuatan yang bertepatan ataupun menjadi satu penerang ketika mana perbuatan tu ataupun penerangan tu diperlukan pada waktu tu. Contoh maksudnya dia cakap ini tidak soreh. Kalau yang pertama tadi sorehul qaul, yang ni tak soreh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda tu menjadi penerangan kepada apa yang diwajibkan dalam Quran. Contoh dia bagi sini, ka qat'ihi yadisarik, benar Rasul, seperti potong tangan pencuri. Dalam Al-Quran sebut potong tangan pencuri, kan? Tapi tak tahu potong part ni ke part ni, kan? Jadi Rasulullah SAW tak sebut potonglah pada part ni, kan? Tapi Rasulullah SAW buat. Jadi bila perbuatan tu walaupun Nabi tak sebut, tapi dia menjadi penerang kepada apa yang telah diwajibkan dalam Quran. Faham, ini af'alul yang ada menjadi hukum. Jadi perbuatan ini menerangkan ayat faqta'u aydiyahuma. Dan juga contoh lain katanya seperti tayamum ilal mirfaqain, yang menjadi penerang kepada ayat famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. Tengoklah samalah part mana nak kena, sampai mana part mana nak kena sapu tu, tangan tu sampai mana, kan? Jadi perbuatan Nabi tu menjadi penerang kepada ayat ni. Fal bayan, maka penerangan tu yakunu tabi'an lil mubayyan, menjadi benda yang perlu diikuti kepada apa yang diterangkan. Fil wujub wan nadab wal ibaha, pada wajibnya dia ataupun harus, sunat ataupun harus. Jadi sekiranya Nabi menerangkan sesuatu yang wajib, maka apa yang Nabi terangkan tu menjadi wajib seperti mana apa yang disyariatkan dalam Quran. Contoh solat, perintah solat dalam Quran tu wajib. Jadi Nabi terangkan gini-gini, solat ni gini, jadi wajib. Solat ni gitu-gitu. Cuma sekiranya pada benda yang pada benda yang syarat-syarat lah, ikut. Kalau rukun solat kena ada berdiri, kena ada baca Al-Fatihah semua tu, gitulah yang wajib. Adapun mana yang sunat-sunat tu ikutlah pada perbahasan ulama. Baik, wa in waradat hadhihi al-af'al ibtida'an
duna bayani syai'. Sekiranya datang suatu perbuatan itu sejak dari mula lagi, tanpa perbuatan tu menerangkan kepada sesuatu. Contoh yang tadi, yang first tadi, perbuatan Nabi itu menerangkan kepada hukum yang telah diturunkan dalam Quran. Tapi ni macam mana pula kalau perbuatan ni dia tidak menerangkan apa-apa pun dalam Quran? Fa imma an tu'rifa sifatuha asy-syar'iyyah aw la ta'rif. Sama ada kita tahu, diketahui sifat perbuatan itu pada syarak ataupun kita tak tahu. Baik, sekiranya perbuatan itu dia tidak menerangkan mana-mana hukum yang diturunkan dalam Quran, hukum yang mujmal sama ada mujmal ataupun ataupun mutlak, dia ada dua keadaan. Sama ada kita perbuatan tu kita tahu sifat dia ataupun sifat syarak dia ataupun tidak tahu. Tahu sifat dia macam mana? Fa in arafat sifatuha, jika diketahui sifatnya macam mana, min wujub aw nadab aw ibaha, fa in ummati fil fa'il mithlihi, di qaulihi ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qauluhu subhanahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yaumil akhir wal yaumil akhir. Kalau tahu sifatnya daripada wajib, tahu sifat perbuatan tu wajib ataupun sunat ataupun harus, maka jadi gitu. Wali anna as-sahabah kanu yarji'una ila fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ihtijajan wa iqtida' bihi fi waqa'i katsirah. Kerana sahabat Nabi SAW, mereka juga merujuk kepada perbuatan Nabi SAW sebagai hujah untuk diikuti dalam banyak situasi lah. Kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu fi takbil al-hajarul aswad, seperti apa yang dibuat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam mencium hajarul aswad. Wa qauluhu laqad alimtu annaka hajar, aku tahu kamu ni hanyalah batu, la tadurru wa la tanfa', kamu tidak boleh memudaratkan dan kamu juga tidak boleh memberi manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, dan kalaulah tidak kerana aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, maka aku tidak akan mencium kamu. Jadi ni contoh perbuatan Nabi yang tidak menerangkan mana-mana hukum yang turun dalam Quran. Tapi perbuatan tu kita tahu sifat dia, sama ada dia wajib ataupun sunat ataupun harus. Fa in jahalat sifatul fi'l syar'iyyah, sekiranya kita tak tahu sifat perbuatan tu, fa in zaharat fihi sifatul qurbah, kita tahu sifat perbuatan tu wajib, sunat atau harus, tapi pada perbuatan tu kita boleh nilai, kita boleh nampak dia ada sifatul qurbah, sifat al-qurbah. Sifat al-qurbah ni sifat yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Ada bengkana mimma seperti mana perbuatan tu mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka solat rakaatain,
seperti solat 2 rakaat min ghairi muwadhabah alaihima, yang tidak disuruh kan. Dalal fa'il ala nadab, jika tak tahu sifat perbuatan tu kan, sama ada dia wajib, sunat ataupun harus, tapi pada perbuatan tu kita tahu ada sifat al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia menjadi sunat. Wa in lam yazhar fihi sifatul qurbah, kalau tak ada sifat qurbah, seperti kalbai wal seperti beli dan juga muzara'ah, bercucuk tanam, kana mufidan al-ibahah, maka dia menjadi harus, wa huwa ar-rajih inda ulama. Jadi rajih, menjadi harus pada pandangan rajih di sisi ulama. Lianna al-ibahah kerana ibahah itu dia menjadi al-qadrul mutayakin, kadar yang yakinlah. Fala yasbutu zaid 'alaiha illa bidalil, maka dia tidak disabitkan sebagai sunat atau wajib kecuali dengan dalil. Ada dalil baru dia akan jadi sunat atau wajib. Kalau tak ada, cukup jadi harus. Tapi kalau ada dalil, jadilah sama ada sunat atau harus. Wala dalil. Wa fi tijah akhar yakunul fi'l dalan 'ala nadab. Kalau ada dalil, jadilah dia sunat ataupun wajib. Lianna al-fi'l la budda min ay yakuna liqurbah, wa aqalla ma yataqarraba bihi al-mandub. Kalau perbuatan-perbuatan yang taqarrub ila Allah ni, kurang-kurangnya dia menjadi sunat. Faham Jadi gitu af'alun Nabi. Kita recap sikit. Af'alun Nabi ni ada 3 af'alul jibiliyah, perbuatan yang manusia buat, sama secara tabiatnya kita buat apa-apalah secara tabiat, yang Rasulullah buat, yang kita juga secara tabiat kita buat, makan, minum, diri dan sebagainya. Kemudian ada af'alul perbuatan yang khusus kepada Nabi. Ada banyak contoh ni tadi, perbuatan yang khusus kepada Nabi ni. Ada dalil khusus yang hanya kepada Nabi SAW. Jadi yang ni dia tak boleh ikut. Kalau yang tadi perbuatan jibiliyah ni tak ada masalah, nak ikut boleh, tak nak ikut boleh. Ikut kepada keperluan duniawi lah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, khusus Nabi. Yang ketiga, perbuatan Nabi yang selain daripada 2 yang di atas. Maksudnya kalau yang atas tadi dia harus tak ada hukum, nak tidur tak ada hukum, tidur harus lah makan harus, ikutlah. Kalau kita lapar makan lah benda harus, tak minum, buang air, ikutlah. Buang air jadi tak ada masalah. Kalau kita rasa nak buang lah yang tak tahan pula harus tak ada hukum. Kalau khusus Nabi tadi tak boleh ikut, sebab khusus pada Nabi. Kahwin lebih dari 4, satu saksi, itu Nabi tak boleh ikut. Tapi yang ni, yang ketiga ni kena ikut sebab dia ada hukum, ataupun ikut hukum tu lah, wajib, sunat, harus. Jadi yang perbuatan yang ada hukum ni, jadi hukum wajib, sunat, harus ni, ada 2 bahagian. Yang pertama, perbuatan yang menjadi penerangan, yang menerangkan apa yang telah diwajibkan dalam Quran. Contoh solat. Jadi Nabi buat benda tu menerangkan, Nabi tunjukkan macam mana cara solat, jadi menerangkan kewajipan solat tu, jadi hukumnya wajib juga, sebab solat wajib. Contoh lain, kalau Nabi tak sebut secara jelas, contoh tadi Nabi sebut secara jelas, selalu kamar orang itu muni usalli, yang ni tak secara jelas. Contoh Nabi potong part ni, walaupun Nabi tak sebut kena potong part ni, ikutlah aku potong part ni, tapi Nabi potong part ni. Jadi dia menjadi penerangan kepada kewajipan hukuman potong tangan kepada pencuri dalam Quran.
yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang tidak menerangkan apa yang ada dalam Quran. Tak. Sama ada kita tahu sifatnya atau tidak. Kalau tahu sifatnya, maka kita ikut pada hukum sifat tu. Kalau wajib jadi wajib, kalau sunat jadi sunat, harum jadi harus, ikut kepada sifat itulah. Jadi perbuatan Nabi ni boleh jadi hujah. Sebenarnya sebenarnya sahabat-sahabat mengambil perbuatan Nabi sebagai hujah untuk menjatuhkan satu hukum tu. Tengok Nabi, Nabi cium Hajar Aswad, tak ada terangan mana-mana hukum pun, tapi tapi perbuatan tu sahabat tahu benda tu sunat je, maka sunat kita buat. Kalau tak tahu sifat dia macam mana, tak tahu sifat dia macam mana, tengok pula benda perbuatan tu ada nilai qurbah ilallah tak. Kalau ada qurbah ilallah, jadi sunat. Kalau tak ada nilai dia, seperti jual beli, bercucuk tanam, maka jadilah ibahah. Itu secara kesimpulan dia lah. Wal khulasah anna al-af'al al-insaniyah, perbuatan manusia, kemanusiaan, perbuatan insaniyah ni semata-mata wal khibra ataupun dan juga pengalaman, dan juga at-tadabir ad-dunyawiyah, pentadbiran dunia, urusan dunia, menguruskan urusan dunia. Wal khususiyat, perkara khusus ni la ta'ud tashri'an wala sunnah matluban, tidak dikira sebagai satu pensyariatan, dan tidak juga dikira sebagai sunnah yang dituntut. Wa amma ma qasada bihi at-tashri' al-am bi sifati kaunihi sadaran anin nabi sallallahu alaihi wasallam biwasfi risalah wa annahu rasul. Adapun apa yang dikendaki dengannya, buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada tasyri' secara umum, dengan sifat yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat Nabi ni sebagai utusan, fa huwa tasyri' 'alal ummah ittiba'ahi, maka dia menjadi satu persyariatan kepada umat untuk ikut. Kalau perbuatan itu tak ada qasad tasyri', maka tak ada masalah nak buat atau tidak. Tapi kalau qasad tasyri', jadi dia jadi ada hukum yang perlu kita ikut. Sebab tu dalam kawaid fikih pun ada sebut, ini masuk sikit lah kawaid fikih, sebut pada urusan-urusan ibadah, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Berurusan pada ibadah ni, asal ibadah ni at-tawaqquf. Maksudnya nak buat satu ibadah tu tak boleh buat kecuali ada dalil. Ada dalil baru boleh buat. Tapi kalau urusan muamalat, al-aslu fil asya' al-ibahah, al-aslu fil muamalat al-ibahah, buatan satu perkara yang selain ibadat ni, dia harus, contoh jual beli harus, selagi mana tak ada dalil yang mengharamkan. Kalau dalil mengharamkan, jadi hukumnya haram. Baik, selesai habis bab as-sunnah as-syarifah. Kalau nak baca lagi lebih, boleh ni lah, kalau dia punya apa ni, asas dia, boleh tengok dalam kitab-kitab matan-matan asas. Kalau nak baca bacaan yang contemporary atau penulisan-penulisan ulama yang terkini, boleh baca kitab As-Sunnah Qabla Tadwin. As-Sunnah Qabla Tadwin ni Syekh Dr. Mujad Khatib, mata bawah bah lah ada, mata lain tak ada. Ataupun kitab Hujjatus Sunnah, Hujjatus Sunnah Dr. Abdul Ghani Abdul Khaliq. Ni ulama Azhar yang lama lah. Antara lain As-Sunnah wal As-Sunnah wa makanuha fi tashri' Islami. Ini tesis PhD Dr. Mustafa Asibai. Baik.
kita masuk ad-dalilul tsalis, al-ijma'. Dalil yang ketiga iaitu ijma'. Kau apa dah? Dia jawab tak? Masuk sikit. Takrifnya, rukun dan syarat dia, sandaran dia, penghujahan dia, macam mana dia boleh hujah, jenis-jenis dia, imkanun inqadihi, macam mana dia boleh terjadi, hukum dan pelaksanaannya secara perbuatan. Baik, kita masuk takrif, takriful ijma'. Takrif ijma'. Al-ijma' fil lughah imma al-azam ala syai'. Ijma' pada lughah ni boleh jadi maksud dia iaitu azam, berazam kepada ataupun bertekad ke atas satu perkara. Disebut juga sebagai ajma'a fulan, yuqal ajma'a fulan 'ala al-amr. Bila sebut ajma'a fulan 'ala 'ala al-amr ni dengan maksud al-azam ni, maksudnya seseorang tu, si fulan tu telah berazam kepada sesuatu tu. Ini dari sudut lughah lah. Ayu azam alaih. Wa minhu qawlu ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ajmi'u kat sini menjadi maksud azam dari segi lughah. Ayu azamu, ajmi'u kat sini ayu azamu, berazam lah. Wa immal ittifaq, atau boleh juga jadi maksudnya ittifaq, bersepakat. Yuqal ajma'al qaum ala kadha. Bila sebut ajma'al qaum ala kadha dengan maksud ittifaq, ayu attafaqu alai, maksudnya satu kaum ni telah bersepakat begini. Jadi dari sudut lughah ada dua, sama ada berazam ataupun ittifaq. Wa fi istilah al-usuliyyin, daripada istilah ahli-ahli usul fiqh, wa ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asri min al-usuri ala hukmin syar'iyyin. Dari sudut istilah usuliyin, ijma' ialah persepakatan ahli ijtihad. Ahli ijtihad yang cukup syarat ijtihad, sifat-sifat untuk dia cukup syarat ahliyatul ijtihad. Maksudnya orang biasa ni terkeluarlah daripada ijma' ni. Ittifaq al-mujtahidin min ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad. Kalau perbuatan umat sebelum ni tak disebut sebagai ijma'. Ba'da wafati, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi hidup ni tidak dikira sebagai ijma'. Kalau berlaku pun, contoh sahabat-sahabat buat ijma', berijma', tapi Nabi masih hidup waktu tu, jadi batal ijma' tu. Ada contoh-contoh dia, ada banyak lah. Ada je berlaku peristiwa gitu. Cuma sebab apa tidak dikira sebagai ijma'? Kerana waktu tu Nabi hidup, kalau ada isu apa-apa, boleh tanya Nabi terus. Jadi tidak dikira ijma'nya. Kalau ada isu masalah apa-apa, duduk dengan Nabi, nanti Nabi akan keluarkan. Fi asri minal unsur, daripada satu zaman, daripada mana-mana zaman, pada hukum syarak. Hukum syarak tak termasuklah selain daripada hukum syarak. Contoh hukum lughah ke apa, tak termasuk. Nanti kita akan tengok bawah ni diterangkan macam mana. Ayu, okey, ni penerangan kepada istilah tadi. Ayu anna al-ijma' la budda fihi min al-ittifaq ala amrin min al-umur, iaitu ijma' nak tak nak, padanya kena ada ittifaq, persetujuan ke atas suatu perkara. Wa ayyakuna sadiran minal mujtahidin.
Dan ittifaq tu kena keluar daripada kena datang atau keluar daripada mujtahid. Allazina tatawafara ladaihim ahliyatul ijtihad. Yang dikatakan mujtahid ni yang memenuhi atau cukup pada mereka ni ahliyatul ijtihad. Contoh ahliyatul ijtihad cukup pada dia menguasai 15 cabang ilmu tu kan. Kalau tak cukup, jadi tu keluar daripada mujtahid. Fala ibrah biqaulil awam. Jadi tidak diambil kira, tak diibrah pada kata-kata orang awam. Wa man laisa ahlan lin nazar fi istinbatil ahkam syar'iyyah. Dan siapa yang bukan ahlinya dalam berteori pada mengeluarkan hukum syarak, yang bukan ahli hukum syarak ni, jadi tidak diambil kira tidak ambil kira dalam ijma' ni. Wa ayyakuna al-ittifaq min jami'il mujtahidin. Dan hendaklah persepakatan itu min jami'il mujtahidin, pada semua mujtahid. Tak kena semua, tak boleh ada yang tak setuju. Contoh dalam satu zaman tu ada 20 orang mujtahid. Tak. Jadi 20 tu kena cakap isu ni, masalah ni, hukum ni A. Kena semua 20 tu A. Tak boleh 19A tiba-tiba ada seorang yang cakap B hukumnya. Tak boleh. Jadi dia tak jadi, kalau ada gitu dia tak jadi ijma'. Dia akan jadi apa? Jadi jumhur. Beza dia ijma' ni. Ijma' ni semua. Kalau tak semua ataupun sekadar ramai, jadi disebut sebagai jumhur. Sebab tu ijma' jami'. Fala ya'uddu ijma'an mulziman ittifaqan aktsarul mujtahidin. Jadi tidak dikira ijma' yang perlu dilazimi sekiranya persetujuan itu sekadar pada kebanyakan mujtahid, bukan semua. Kalau kebanyakan mujtahid dikira sebagai jumhur, bukan ijma'. Ijma' ni kena semua. Wala ijma' ahlul Madinah, tidak dikira ijma' ahli Madinah. Kalau ahli Madinah je yang cakap gitu. Tak. Wala ijma' ahli Haramain, tidak dikira ijma' sekadar pada Mekah dan Madinah je. Wala ijma' al-Misrain. Misrain ni kat sini dua bandar. Dulu bandar yang besar Basrah, Kufah. Tak kira ijma' Basrah, Kufah wahdahum. Wala ijma' Syaikhain, tidak dikira ijma' kalau dua orang je, Abu Bakar dan Umar je. Yang tak ada. Kalau Abu Bakar dan Umar ni disebut fatwa. Fatwa. Wala ijma' al-khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, wala ijma' alil bait. Tak ada ijma' alil bait. Fatimah dan anaknya Hasan Husin radhiyallahu anhu. Jadi kita ijma' ni kena persetujuan semua mujtahid. Mujtahid ni orang yang cukup ahliyatul ijtihad. Tak. Wala budda ayakuna al-mujtahidun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mujtahid itu daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'uddu ittifaq ahli milal ukhra ijma'an syar'iyyan. Maka tidak diambil kira ittifaq persepakatan ahli-ahli agama lain pada perkara ijma' syarak. Umat Muhammad lah, kena umat Muhammad. Lepas tu kena agama Islam lah. Tak ada mujtahid agama lain. Kalau ada istilah mujtahid agama lain tu, itu dia lah. Tak ada mujtahid agama lain nak jatuhkan hukum syarak terhadap hukum Islam, tak ada. Ikhtisas al-ijma' fi adillati syar'iyyah bil ummah Muhammadiyah allati thabbatat laha al-asmah min al-khata'.
Kena pada umat Muhammad. Kalau umat Nabi lain tidak dikira syariat. Itu syariat dia, bukan syariat kita lah. Hatta kalau Nabi Nabi-Nabi sebelum Nabi Rasulullah SAW pun hidup waktu ni, dia akan ikut syariat Nabi Muhammad. Itisal ijma', kerana khususnya ijma' itu pada dari dalil syarak, pada dari dalil syarak untuk umat Muhammad, yang mana tidak disabitkan padanya al-ismah minal khata'. Umat Nabi ni tidak mungkin bersatu dalam perkara-perkara yang salah. Hadis Nabi SAW, la yastami ummati ala dhalalain. Umatku tidak akan bersatu dalam perkara yang sesat. Wala yan'aqidu al-ijma' fi hali hayati Nabi SAW, dan tidak jatuh atau tidak dikira satu ijma' tu pada ketika mana Nabi SAW masih hidup. Lianna Rasul in wafaqal mujma'in alal hukum kana al-hukmu thabitan bi sunnah. Kerana Rasulullah SAW sekiranya bersetuju dengan sesuatu sesuatu persepakatan hukum ni, maka hukum tu disabitkan menjadi sunnah Nabi. Tak, Nabi hidup, ada satu masalah, rujuk Nabi lah. Sebab tu ijma' ni di belakang sunnah. Sunnah dulu, rujuk sunnah dulu. La bil ijma', tidak dengan ijma'. Ijma' kalau ada tidak dikira sebagai ijma'. Wa in khalafahum saqata ittifaqihim. Kalau ada pun ijma' waktu tu dia jatuh, dia tak dikira ijma'. Ada juga peristiwa-peristiwa Nabi SAW. Contohnya ketika itu sahabat-sahabat berijma' pada masalah isfarul fajar. Isfarul fajar ataupun idaatul fajar. Nak cepatkan solat subuh ni ataupun nak lambatkan? Tak. Sahabat-sahabat ni sepakat supaya lambatkan sikit. Waktu dah terang sikit, dah boleh nampak muka sikit. Dulu tak lampu. Awal-awal tu tak nampak muka kawan sebelahan. Jadi sahabat sepakat lambat sikit. Jadi maksudnya yakin masuk waktu. Tapi waktu tu ada Nabi SAW, jadi tidak dikira ijma' itu. Rujuk pada Nabi SAW. Macam mana hukum ni. Tapi hukum awal solat subuh dan lambat solat subuh ni masih ada lah. Hukumnya ada, tapi dalil lain lah, kepada dalil Nabi SAW. Banyak lagi lah contoh lain. Tak ingat. Contoh lain kahwin. Kahwin tak boleh kahwin. Ini sahabat-sahabat berijma' atau bersepakat tak boleh kahwin adik-beradik kepada seorang perempuan tu sekiranya masih perempuan masih dalam iddah. Sedih kita masih contoh seorang lelaki ni dia kahwin dengan seorang perempuan ni, lepas tu dia ceraikan seorang perempuan ni. Kalau perempuan ni masih dalam iddah, tak boleh kahwin dengan adik dia. Mana-mana yang haram sementara ni, kahwin dengan adik dia. Tapi kalau kita sekarang ni dalam iddah pun masih boleh kahwin lagi dengan makcik dia, mak dia pula, makcik dia, adik dia, kakak dia. Tapi waktu ni Nabi masih ada, jadi tidak dikira ijma' dia pada perkara tu. Dah. Wala yakunul ijma' illa ala hukmi syar'iyyin. Tidak berlaku ijma' tu kecuali pada perkara-perkara hukum-hukum syarak. Kal wujub awil hurmah
awil sihah awil fasad, seperti wajib, haram, sah dan juga fasid atau batal. Fala ya'ulu 'ala al-ijma' fil umuri al-lughawiyah ka kaunul fa' li ta'kid. Jadi perkara-perkara tidak tidak diambil kira lah ijma' pada perkara-perkara lughawiyah ni. Ijma' jugalah, ijma' dari sudut bahasa lah, bukan ijma' dalam bab usul fiqh ni. Pada perkara-perkara lughawiyah ni, contoh fa' li ta'kid ni, faqta'u aydihum, tu fa' li ta'kid tu yang menjadi sebab wajib dia. Jadi itu ijma' lughawiyah, tidak dikira sebagai hukum. Dia tak jadi hukum wajib, haram, sah, batal tu. Awil qadaya al-aqliyah, ataupun pada perkara-perkara akliyah, mantik, perkara mantik, kahudusil alam, barunya alam ni, tak termasuk ijma', sebab tu bukan hukum syarak. Awil dunyawiyah kal ara'i wal hurubi wa tadbir syu'unir ra'yah wa nahwiyah. Ataupun pada perkara-perkara urusan dunia, seperti strategi perang, urusan tadbir rakyat, perkara-perkara ni. Ni semua perkara-perkara yang tidak termasuk dalam ijma' lah. Tak. Sebab dia tak jadi hukum tak jadi, dia tak termasuk dalam perkara-perkara hukum syarak. Dia tak ada istilah parlimen telah berijma' untuk keluarkan atau membuat satu program satu program bantuan kewangan pada COVID ni. Tak ada, itu bukan ijma'. Itu sekadar keputusan yang keluar daripada parlimen lah. Dia tak jadi ijma'. Bukan ni perkara-perkara yang ada hukum syarak. Wa nahwiha, dan selain dari itu, min ahwalil uruf wal adat, perkara-perkara uruf dan adat. Perkara uruf adat ni tak termasuk hukum syarak. Allati la tata'allaqu bi af'alil mukallafin, yang tidak ada kaitan dengan af'al mukallafin, perbuatan mukallaf, yang ada hukum wajib, haram, sah, batal dan sebagainya. Ya, faham ya? Baik. Ada soalan? Ruknul ijma' wa syara'ituhu, rukun-rukun ijma' dan syarat-syaratnya. Wallahu ta'ala alam. Nanti sampai sini dulu ya. Tak ada soalan Jadi wallahu ta'ala alam. Sekiranya ada kurang ataupun ada kurang faham, ada salah, boleh PM lah, dia tanya, ataupun kalau salah boleh tegur lah. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.